Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tajudin Ahmad Rasdi dan saya ingin bercakap di dalam YouTube ini tentang tajuk antara Islam global dan Islam lokal. Jadi mesej utama saya adalah Islam tu kalau kita mempunyai ilmu dengan membaca buku yang banyak, dengan kita mendengar secara terbuka berbagai-bagai syarahan dan ceramah atau kuliah dengan baik dan dengan kritis, bukan saja mendengar untuk mengikut buta tuli saja, maka kita akan dapati bahawa Islam tu adalah satu yang bersifat global. Maknanya adalah Islam yang cukup luas, cukup mudah dan cukup senang dihanuti dan juga dijalani. Hukum serta budayanya berbeza dengan Islam lokal. Islam lokal ni seperti katak di bawah tempurung, di mana ilmunya sikit, asyik dengar TikTok, satu dua YouTube mungkin, lepas tu pergi ceramah politik, ceramah masjid. Walaupun ada fadilat-fadilatnya sendiri, tetapi ia bukannya sesuatu yang boleh mendatangkan kesedaran ilmu yang luas. Apabila kita tidak ada kesedaran ilmu yang luas, itu yang serba tak boleh. Oh, tak boleh ada kelang alkohol, tak boleh ada konsert dekat universiti, tak boleh ada pakaian kita bercampur aduk dekat laundromat, macam-macam tak boleh. Tapi kalau pergi luar negeri, berjalan-jalan boleh pula macam-macam. Jadi di sini bahayanya Islam tempurung atau Islam lokal ni adalah apabila satu gelintir ahli politik cuba menghasut atau mengajar bagaimana Islam tu akan tercabar kalau kita bekerjasama dengan orang bukan Islam, kalau kita tidak mengendahkan isu perkataan Allah, dan juga kita tak berkisah isu-isu yang berkait dengan nilai Islam. Kita bagi orang buat konsert, kita bagi orang pergi kat Bon Odori dan sebagainya. Semua itu adalah boleh mendatangkan kemudaratan kepada Islam. Ini nama dia, Islam lokal, Islam kekampungan dan juga Islam tempurung. Dari sini saya ingin menjelaskan 4 perkara, aspek yang saya sendiri nampak bahawa Islam tu adalah Islam global dan macam mana Islam lokal mentafsirkannya. Jadi keempat-empat perkara ini, yang pertama adalah tentang bagaimana Islam tu, tuan-tuan, dia bersaudara dengan orang-orang Kristian, dengan orang-orang Yahudi. Yang kalau tak percaya, buka Quran, tengok dan faham betul-betul bahawa Islam kita ini tu datang daripada Nabi Ibrahim. Susu galur dia tu, kebanyakan Nabi-Nabi yang kita hafal, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Yusuf, semua tu adalah daripada kaum Bani Israel. Sebelum Nabi Ibrahim adalah Nabi sebelum itu, Nabi Nuh, Nabi Adam. Jadi di sini itu kita tak tahu bangsa apa, tetapi yang kita tahu bangsa orang Israel ni adalah selepas Nabi Ibrahim. Sebab Nabi Ibrahim tu ada 2 orang anak. Satu Nabi Ismail daripada satu ibu, dan satu lagi Nabi Ishak daripada ibu yang lain. Dan daripada line ataupun warisan Nabi Ishak itulah yang timbulnya kesemua rasul-rasul yang kita perlu hafal sehingga ke Rasul Isa. Daripada line Ismail hanya seorang saja, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak yang ini pun kita tak tahu. Jadi bila kita kutuk orang Yahudi dan sebagainya, kita laknatkan mereka dan sebagainya, kita nak kena faham bahawa kita ni satu line.
Dan kalau kita baca Quran lagi, dikatakan bahawa kita rukun iman tu adalah mempercayai kepada kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Kitab Injil, kitab Taurah. Jadi inilah yang dinamakan bahawa Islam ni Islam yang global, Islam yang boleh berbincang, berkehidupan dengan kepercayaan lain seperti Kristian dan Yahudi. Manakala Islam lokal pula, dia dengar daripada orang-orang mengatakan kita kena bermusuhan dengan orang Kristian. Sebab orang Kristian ni asyik nak memurtadkan kita. Kita bermusuhan dengan orang Yahudi. Walaupun kita tak ada seorang kawan pun daripada orang Yahudi, tak kenal pun orang tua Yahudi, anak Yahudi. Yang tahu, kita tahu ustaz kata mereka ni adalah musuh kita. Memang betul dalam Al-Quran ada menceritakan tentang kedegilan dan mungkin juga kejahatan orang Yahudi. Tetapi bagi saya, ayat-ayat Quran yang memaparkan sejarah orang-orang Israel dengan Nabi Musa itu adalah pengajaran kepada manusia keseluruhannya. Manusialah yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran tersebut, iaitu manusia yang degil, manusia yang bongkak, yang angkuh, yang tidak mahu berubah. Kalau kita lihat daripada situ, ramai manusia sedemikian, termasuk orang Islam sendiri yang degil, yang bongkak. Mereka ini pun tergolong kepada mereka-mereka yang ayat-ayat yang di dalam Quran. Jangan ingat dia hanya kepada Yahudi semata-mata. Jadi oleh kerana Allah dah kutuk orang Yahudi dalam Al-Quran, satu kejadian yang beribu-ribu tahun, beratus-ratus atau ribu tahun yang lalu, sampai hari ini pun dilaknatkan sebegitu, maka kita tak boleh menjadikan mereka sebagai sebagai orang yang kita bekerjasama di dalam beberapa isu. Jadi Islam lokal sebegini, dia nak musuh dengan semua orang, dengan orang Kristian. Saya dah cerita dah bahawa orang Kristian, Raja Negus yang membantu Rasulullah. Orang Kristian jugalah yang mengiyakan kenabian Nabi. Siapa tu? Warakah bin Naufal, saudara kepada Khadijah. Itu orang Kristian. Dan juga orang Kristian yang nama Bahira, yang berkata kepada Abu Talib, kamu jaga anak saudara kamu ni, sebab kalau ada jumpa orang-orang segolongan orang Yahudi ni, mungkin dia akan bunuh, ataupun orang agama lain ni dia akan bunuh, sebab mereka percaya dia adalah Rasul akhir zaman yang tidak akan memberikan mereka satu kesenangan lah. Jadi itu orang Yahudi nama Bahira. Di sinilah kita kena ada ilmu, tuan-tuan. Yang kalau dibaca buku sirah yang telah saya tunjukkan, sirah The Life of Muhammad, maka kita akan tahu cerita-cerita ini, dan kita boleh meneliti dan menentu apa ceramah-ceramah yang cakap ni, tuan-tuan. Kita tak boleh percaya macam bulat-bulat macam tu apa yang dikatakan oleh orang politik yang menunggang agama. Di akhirat nanti kita sama-sama dosa dengan dia. Kita tak boleh kata ini sebab dia yang cakap ni Tuhan. Tak ada. Kita yang kena. Jadi itu adalah satu aspek Islam global, iaitu bersaudara dengan orang-orang lain yang mempunyai kepercayaan yang sama juga dengan kita, seperti orang Yahudi dan juga orang Nasrani atau Kristian. Yang keduanya adalah Islam global ni adalah Islam tu rahmat kepada semua manusia. Islam lokal, dia percaya Islam ni hanya untuk orang Islam sahaja. Jadi kita tengok bahawa di dalam Al-Quran pun dikatakan, contohnya ayat-ayat berkenaan dengan orang-orang miskin, orang-orang musafir, orang anak yatim. Kesemuanya ni disebut kita kena terbantu. Tidak pula dikatakan bahawa nak kena bantu mesti orang Islam. Anak yatim, mana-mana anak yatim.
Takkanlah kalau kita jumpa baby tengah jalan, kita tengok ni ada cross dekat dia punya ni, kita pun biar. Sangguppkah kita biar bayi itu sebab dia ada cross, dilahirkan oleh orang mungkin Kristian? Manusia macam mana ni? Manusia tak ada agama pun akan tergamak kasih sayang dia tu. Maka di sini kita kena bertanya diri sendiri, adakah yang kita duk bantu hanya orang Islam ni saja cukup untuk kita berdepan dengan Allah yang mengatakan bahawa saya sudah tunaikan perintah kamu, ya Allah, yang menyuruh saya menolong anak yatim, menolong orang miskin, menolong musafir. Tapi saya tolong semua orang Islam je. Orang bukan Islam saya tak nak tolong, sebab silap-silap orang bukan Islam tu, orang Buddha ke, orang kafir, orang Kristian yang akan bermusuhan dengan kami di hari yang kelak. Macam mana pula kita boleh fikir macam tu? Macam mana pula kita boleh fikir bahawa orang Buddha tu yang mana yang jahat, yang bunuh orang Islam tu sama dengan orang Buddha sebelah rumah kita? Macam mana kita boleh fikir orang Kristian yang melawan dalam perang salib yang jahat itu sama dengan orang Kristian duduk dalam masyarakat kita? Bolehkah kita buat macam tu? Kalau orang Kristian pun kata ni orang Muslim ni memang teruk betul lah, daripada dulu pun dia sembelih orang Kristian, maka yang sekarang ni pun sama juga. Adilkah macam tu? Jadi aspek rahmatan lil alamin ini adalah bahawasanya Islam tu adalah mempunyai kasih sayang kepada semua manusia. Kita tengok Rasulullah sendirilah, bagaimana dengan orang kafir Mekah bila dia masuk untuk membebaskan Mekah, dia tak menzalimi mereka. Bagaimana apabila baginda ditampuk puasa yang penuh, dan boleh memusnahkan pekan Taif yang telah menghantar anak-anak muda untuk baling batu sampai berdarah badan baginda. Baginda tidak mengambil tindakan kepada orang-orang kafir sedemikian. Jadi di sini adalah aspek bagaimana Islam tu Islam yang global, bukan Islam yang lokal, yang ingat hanya untuk tolong orang Melayu. Orang lain, dekat Iran ada gempa bumi, tak payah tolonglah sebab dia Syiah. Tuan-tuan, kita tak tahu ibadat kita yang mana yang akan diterima Tuhan. Jadi kalau kita dapat buat sebanyak mungkin dengan masa kita buat tu terkena keikhlasan kita, maka itulah yang diterima. Kadang-kadang kita pergi buat tu sebab orang lain membuat, itu niat dia dah jadi lain, tuan-tuan. Dia kena ingat tu. Yang kita menganggap aku dah bagi, itu mengira-ngira satu hal pula. Aku dah bagi banyak dah kat anak yatim ni, sure Allah apa enggak sayang aku. Jangan ada fikiran macam tu. Dikatakan bahawa kita bagi, kita tak tahu tangan kiri bagi kat tangan kanan bagi apa, tangan kanan tak tahu tangan kiri bagi apa. Kita tak tahu. Jangan berkira-kira, jangan diungkit-ungkit, dan jangan dinilai-nilai. Kata Ismail Kamus, yang kecil harus dipandang besar, yang besar harus dipandang kecil. Apa maksudnya? Yang kecil harus dipandang besar adalah dosa. Jangan kita ingat dosa, contohnya kita panggil Teresa Kok ni kok yang besar lah dalam parlimen dan sebagainya. Alah, itu dosa melawak-lawak je. Tak ada dosa yang kecil. Tak ada dosa yang kecil. Kita ingat ini kecil je. Itu amalan yang tidak baik dan hati yang tidak sempurna keimanan. Apa dia besar yang harus dipandang kecil? Amalan kita, ibadat kita, derma kita, sumbangan kita. Oh, saya dah jadi pemimpin politik Islam selama 50 tahun. Takkanlah tak ada tempat kat syurga. Ini pandang besar ni. Sebenarnya kecil di sisi Allah SWT. Prof Tajuddin telah menulis 60 buah buku. Kecil.
Jangan kita angkuh-angkuhkan perkara-perkara yang kita rasakan kita ni hebat. Maka inilah menjadikan kebongkakan kepada kita. Baik. Yang ketiganya, aspek Islam tu global adalah bahawa kita kena faham bahawa Allah akan masukkan ke syurga sesiapa yang Dia hendaki. Jadi bukan atas kita, bukan atas kita mengira-ngira haji dah 4 kali, umrah 9 kali, jadi pejuang Islam 40 tahun, kita berkira. Tak boleh. Saya selalu katakan bahawa sifat kita adalah seperti seekor kucing. Kalau kita pergi makan kat kedai, warung kat luar, ada je lah kucing yang datang dekat kaki kita. Dia tunggu kita nak bagi makan ke tidak. Banyak kalinya saya akan bagi makan, tapi kalau dia mengotorkan lantai, saya tak bagilah. Jadi inilah pengharapan yang kita harap daripada Allah. Tetapi kalau kita takbur, mengingatkan bahawa kita dah banyak sumbangan, dan satu lagi kita kata orang yang bukan Islam ni, dia ni akan masuk neraka, DAP ni first kali masuk neraka. Tak ada garanti tuan-tuan mufti yang tak masuk neraka dulu. Ada mufti semua baik-baik tuan-tuan. Mufti ni kena fikir, dia buat benda semua kerana gaji dia, dan juga title dapat Datuk Tan Sri. Tuan-tuan ingat, ini tak akan diambil kira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan dengan saya bercakap tentang Islam, saya tak dapat gaji pun. Jadi adakah amalan yang dibuat tu kerana gaji ataupun ke atas keikhlasan kita? Jadi jangan sombong. Sebab kita kerja dekat Jabatan Agama, buat silap-silap Jabatan Agama tu yang banyak korupsi. Dia tengok kes halal haram, banyak orang kata susah betul nak apply. Jadi jangan anggap orang yang duduk dalam parti yang nama Islam, semua ni masuk syurga, saya pun nak masuk, terus saya pun reserve masuk syurga. Belum tentu. Jadi siapa yang nak masuk syurga ni kita serah pada Tuhan je lah. Allah yang akan tentukan. Tapi kalau kita kata kita berhak, memanglah bila kita dengar ustaz mengajar, dia kata kalau kita buat ni Allah sayang kita gitu, itu pengajaran. Tapi bukan bermakna bahawa kita tak tahu. Tuhan, ustaz tu sendiri pun tak tahu nak nilai macam mana kita punya ibadat, amalan, niat dalam hati, perasaan, semua tu dia ambil kira oleh Tuhan. Ustaz boleh baca. Kita boleh berkata, Tuhan saya buat semua ni macam Tuhan, boleh saya masuk syurga dah. Ustaz besar mana, mufti besar mana, tak boleh cakap. Mungkin dalam agama lain dulu-dulu mungkin kita kata padri tu kata saya maafkan kamu, dia boleh buat macam tu. Saya tak menghina lah agama apa, tetapi ada juga agama yang macam tu. Tak apalah, itu dia punya hal lah, kan? Tapi dalam kita tak ada orang yang boleh saya pegang kepala maafkan kamu. Tak ada. Kalau tuan-tuan kata ada, tu bukan yang saya belajar lah. Jadi itu adalah aspek ketiga, Islam global. Islam yang mana Allah akan masukkan, sebab Rasulullah SAW pun berkata bahawa seseorang itu mungkin nampak macam dia beramalan orang neraka, tapi tinggal sejengkal dia dengan neraka. Mungkin dia buat sesuatu, maka dia akan masuk syurga. Dan seseorang itu nampak seolah-olah dia ahli syurga dengan amalan dia dan sebagainya, tetapi tinggal sejengkal dia dengan syurga. Dia buat sesuatu, mungkin mengata sesuatu, maka terus akan masuk neraka. Jadi ini satu ketentuan yang Rasulullah sendiri pun tak kata, saya pun tak tahu, Fatimah anak saya, ke mana kamu akan akhirnya diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitulah kita kena harap, kita kena merendah diri. Ini jangan kita sombong. Sebab dah bayar 60,000 pergi haji, kita sombong, kita dah bersih semua dosa. Memang betul, kalau nak dibersihkan dosa tu, satu kesifat yang kita rasa alhamdulillah. Tapi yang menilai ni ada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Kalau nak tahu sama ada
Mungkin Allah terima tak terima, kita tengok hati kita, dia jadi lebih halus, lebih rendah diri, atau dia jadi lagi bongkar. Dia lagi confident. Wah, saya yakin macam ni tu cukup, tak payah nak baca buku lagi dah. Sebab semua dah tahu dah, doa ni semua dah khatam. Jadi itu adalah bahagian keempat. Akhir sekali, yang tadi ketiga, yang ini yang keempat adalah bahawa ritual dan pantang larang di dalam Islam tu cukup mudah kita lakukan. Ritual adalah seperti sembahyang. Pantang larang seperti kita tak boleh makan babi. Pantang larang kita tak boleh minum alkohol dan sebagainya. Jadi perkara ni mudah. Saya tak pernah minum alkohol, tak teringin pun. Saya tak makan babi, saya tak teringin pun. Jadi yang menjadi masalah dengan Islam lokal, dia ingat serba-serbinya tak boleh. Bukan kata tak boleh minum alkohol, kawan dengan orang alkohol pun tak boleh. Pergi jumpa dekat night club pun tak boleh. Siapa kata pergi kat night club tu haram? Jadi minum tu yang haram. You pergi kat night club, you minum air Coca-Cola, apa masalah? Saya pun pernah jumpa rakan-rakan dekat pub, sebab situ yang dia nak jumpa. Tak ada masalah pun. Saya tak minum pun. Mereka semua minum vodka lah. Kawan-kawan Melayu pun pernah minum depan saya. Saya tak minum. Bukan kata saya baik, tapi masalah dia adalah tak ada masalah kalau kita nak pergi tempat-tempat begitu. Syaratnya kita faham had kita. Ada juga kata kita tak boleh kerja dekat hotel, tak boleh kerja. Kenapa? Sebab dia ada arak. Habis tu pramugari, ini semua kerja haram. Dia nak kena serve arak. Dia serve arak pada orang-orang bukan Islam. Dia bukan minum. Jadi kita yang menyusahkan diri kita. Kita yang buatkan benda susah. Dulu dekat pandemik, dikatakan bahawa kita tak boleh sembahyang jemaah. Sembahyang Jumaat pun tak boleh. Oi, ada yang kata ini tak betul lah. Kita kalau tak sembahyang nanti Tuhan akan marah kita lah apa. Di zaman Nabi pernah diberikan arahan untuk azan supaya jangan datang sembahyang sebab banjir. Sekali-sekala bila hujan tu dia memang banjir teruk, bahaya. Sama juga dengan kami dekat Amerika masa Iranian Revolusi Iran. Orang Amerika bermusuhan dengan orang Iran dan orang Islam. Maka kami tidak digalakkan datang ke masjid beberapa bulan kerana ugutan bom. Tak ada masalah. Islam tu cukup mudah. Kalau macam saya sekarang nak sembahyang pun kaki sakit, lutut pun sakit, sembahyang duduk je lah. Jadi itu dibolehkan. Jadi cukup mudah. Sembahyang pun tak payah masjid yang beratus-ratus juta. Sembahyang dekat parking lot pun boleh. Sembahyang dekat shopping complex pun boleh. Sembahyang dekat pejabat pun boleh. Tak disebutkan masjid tu mesti yang ada kubah, mesti yang ada menara. Ada juga saya dengar sebagai seorang arkitek, kita masjid mesti ada kubah, kalau tidak tak sah dia jadi masjid. Di mana nas ni? Ini menunjukkan orang yang tak ada ilmu, orang yang dengar-dengar orang yang kata nak berhebat-hebat sangat dengan agama tanpa pengetahuan. Sehingga kan saya tengok sebuah YouTube, seorang tua, dua orang lah, suami isteri makan di masjid, ditengkingnya oleh penjaga masjid. Takut kotor masjid ni. Jadi apa hal ni? Orang zaman Nabi tidur dalam masjid biasa, Ahlus Suffah. Ahlus Suffah tu dia tak ada rumah, ataupun dia ada rumah tapi dia pergi duduk kat masjid sebab dia nak bantu Rasulullah. Kadang dia nak belajar terus daripada Rasulullah. Dekat zaman Nabi masa dia buat rumah dia tu juga masjid.
dan segelungan orang-orang muhajirin daripada Mekah yang tak mau duduk dengan saudara baru orang Ansar, duduk di masjid. Ada pula orang Ansar yang ada rumah tapi dia duduk kat masjid juga, sebab dia nak berdampingi dengan Rasulullah. Jadi di sinilah kita lihat dengan ilmu, dengan keikhlasan dan dengan rendah diri, barulah kita menjadi Islam global. Tetapi dengan TikTok, dengan ceramah politik, dengan ketakburan kita bahawa kita ni dah hebat dengan amalan kita, maka kita jadi Islam lokal, Islam tempurung. Dan kalau perkara ini berlaku, kita menyusahkan anak-anak kita untuk mencari rezeki di serata pelosok dunia, yang mana dia berdepan dengan kebanyakan konteks yang tidak Islami. Jadi ini sepatutnya tidak menjadi masalah apa-apa, tetapi akan dijadikan masalah apabila kita mempunyai ilmu yang singkat. Dahlah singkat ilmu, takbur pula tu, takbur yang dia singkat ilmu. Jadi di sini saya simpulkan bahawa kita harus membuka hati kepada Islam yang lebih luas. Jadi kalau macam dikatakan bahawa Islam Madani, apa dia Islam Madani ni, sebelum kita mengutuk, kita baca lah dulu. Jangan asyik dengar ceramah politik, balik ini Islam Madani ni teruk lah, Anwar Ibrahim ni macam mana. Hati-hati di dalam tuduhan sedemikian. Tanya lugu orang, tanya orang yang sepatutnya. Jangan tanya orang yang geng cakap macam tu. Nanti saya buat satu video tentang macam mana nak nilai ilmu dengan minda yang kritis. Sekarang ni main ikut dengar orang sorak sama-sama, sama-sama nanti kan silap-silap masuk neraka. Jadi begitu sajalah perkongsian saya pada kali ini. Saya harap tuan-tuan biasakanlah diri. Seperti kata Ismail Kamus, kita kena biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Jadi kita biasa-biasa sangat dengan dengar ceramah dan terus percaya bulat-bulat dan terus memendam perasaan macam-macam dan sebagainya. Kita harus lebih meneliti kepada ilmu, dan barulah kita menilai dengan kelapangan dada. Sebab itulah iman yang sebenarnya. Iman yang sebenar bukan mendengki, bukan bermusuh. Kalau ada yang bermusuh tu, kita kena cek betul-betul. Kalau ada sayang tu, tak payah cek banyak-banyak sangat. Jadi di situlah sama-sama kita betulkan yang biasa dan biasakan yang betul, supaya kita jadi Islam global dan bukan hanya Islam lokal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.